Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 7 Mac 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azana Osman Said mengumumkan bahawa perbincangan telah diadakan dengan Kementerian Kehakiman United Kingdom berkenaan keperluan untuk memperkenalkan mekanisme pengawalan pembiayaan legitasi pihak ketiga. Beliau telah bertemu dengan Mike Fay MP yang merupakan Parliamentary Under Secretary of State for the Ministry of Justice United Kingdom semasa mesyuarat Menteri Undang-Undang Commonwealth 2024 di Zanzibar, Tanzania. Pada masa yang sama, mereka turut membincangkan tentang matlamat untuk melindungi mana-mana pihak daripada tindakan individu atau syarikat yang menggunakan sistem undang-undang secara tidak wajar, mengganggu, menakut-nakutkan dan meletihkan pihak lawan daripada segi kewangan atau psikologi. Sebuah akhbar melaporkan mesyuarat Menteri Undang-Undang Commonwealth 2024 yang dihadiri oleh Menteri Undang-Undang dan Peguam Negara dari 56 negara anggota Commonwealth berlangsung dari 4 Mac hingga 8 Mac dengan tema teknologi dan inovasi, bagaimana pendigital membuka jalan untuk pembangunan asas berpaksikan rakyat kepada keadilan. Datuk Syamsul Kahal Muhammad Deli, Ahli Parlimen Jempol, menggesa semua pihak untuk menyokong titah yang teragung yang menekankan pentingnya memperkukuh perpaduan negara dan tidak menghasut rakyat dengan memainkan isu sensitif 3R. Beliau mengingatkan bahawa isu-isu sensitif dapat mengganggu keharmonian dalam negara. Justru semua pihak tidak sepatutnya mempermainkan isu tersebut untuk kepentingan politik kerana boleh mengundang ketegangan dan konflik di kalangan rakyat. Beliau menyatakan pentingnya menghormati trust kontrak sosial kerana ia merupakan tunggak pembinaan negara bangsa di negara Malaysia tercinta ini. Untuk rekod, kontrak sosial ini telah menjadi asas pembinaan negara bangsa Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957 dan kemudian diperluas pada Sabah dan Sarawak pada tahun 1963 dengan melibatkan Bumi Putra di kedua negeri tersebut. Bagaimanapun, beliau mengakui bahawa ramai generasi muda mungkin tidak memahami sepenuhnya konsep kontrak sosial dan mencadangkan agar topik kontrak sosial diberi penekanan dalam mata pelajaran sejarah untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang asas-asas pembinaan negara. Kerajaan telah meluluskan RM50 juta untuk perluasan lorong khas, bas dan pembelian 100 unit van transit atas permintaan DRT di Lembah Kelang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kajian menunjukkan penjimatan masa yang signifikan dan peningkatan jumlah penumpang dengan pengurangan masa perjalanan sehingga 18 minit di laluan bas di Jalan Ampang dan Genting Kelang. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya JKM-KJR memutuskan untuk mengekalkan laluan khas bas tersebut dan memperluaskan ke Jalan Kelang Lama mulai Jun 2024. Jelasnya kajian akan dilakukan untuk lorong bas Jalan Ceras, Taman Konot menghala Jalan Vudu dan Lebuh Raya Persekutuan Pusat Bandar Kuala Lumpur menghala Persimpangan Shah Alam. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata mesyuarat telah memutuskan untuk melaksanakan sistem penyuraian baru secara berperingkat untuk lokasi kritikal kesesakan yang akan dilaksanakan setelah mendapat maklumat daripada pihak Polis Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Kerja Raya JKR. Beliau berkata kerajaan juga telah melaksanakan laluan kontrak bagi menguruskan kesesakan lalu lintas khususnya di waktu puncak dan hasil kajian menunjukkan keberkesanan dalam pengurangan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara mengumumkan usaha kerajaan untuk meningkatkan sistem saraan anggota polis melalui peningkatan gaji, allowance dan kemudahan lain. Beliau menyatakan bahawa kenaikan bantuan sara hidup kolar ini dijangka memberi semangat kerja yang lebih positif kepada penjawat awam termasuk anggota polis. Jelasnya kajian intensif sedang jalankan untuk menyempurnakan sistem saraan perkhidmatan awam termasuk anggota polis serta menilai semula kadar kolar yang tidak mencukupi terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Beliau yang juga ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO memaklumkan bahawa semua pegawai PDRM yang telah bersara layak menerima bayar insentif awal sebanyak RM1,000 seperti peserta awam lain termasuk anggota Angkatan Tentera Malaysia. Namun anggota PDRM yang tidak bersara atas sebab disiplin atau berhenti tanpa pension tidak layak menerima insentif awal tersebut. Ketua UMNO Negeri Sabah, Bong Mokhtar Radin meluahkan rasa terkejut dengan harga tiket penerbangan yang melonjak tinggi semasa cuti sekolah dan musim perayaan khususnya antara Sabah dan Semenanjung Malaysia.
Katanya fenomena ini telah menjadi masalah yang sering disuarakan dan harga tiket penerbangan melambung tinggi sehingga membebankan pengguna sehingga mencecah RM3,800 untuk perjalanan satu hala dalam kelas ekonomi. Beliau menyifatkan perbuatan syarikat penerbangan terbabit tidak ubah seperti mengisap darah rakyat dengan menaikkan harga tiket terutamanya pada waktu-waktu sibuk seperti cuti sekolah dan musim perayaan. Beliau menyatakan kebimbangan dan menyuruh agar syarikat penerbangan tidak mengutip keuntungan secara berlebihan dan meminta pihak berkuasa untuk menyelesaikan masalah ini demi kebajikan rakyat. Beliau meminta Kementerian Pengangkutan untuk mengambil tindakan serius terhadap isu ini dan penekanan bahawa kenaikan harga tiket penerbangan sedemikian telah menyebabkan ramai penduduk Sabah di Semenanjung terpaksa menangguhkan rancangan mereka untuk pulang ke Sabah kerana mahal harga tiket. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.